Manusia tidak suka digesa pelagi dipaksa. Apanya tidak boleh dikejutkan dengan kasar. Egonya tidak boleh terja dengan bersemuka. Manusia suka dipujuk, dibelai dan diajak kepada kebaikan dengan lunak dan kasih sayang. Biar dia tidak sedar betapa hati, fikiran dan emosinya diundang ke daerah kebaikan menerusi pendekatan yang mudah. Ceria malah tidak menekan. Inilah eksplorasi yang penuh aspirasi di sebalik pembikinan buku Angguk Geling. Sebelum berbicara lebih jauh, salam sejahtera saya hulurkan. Sebelum melanjutkan kata-kata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Azrin Kalisha binti Cik Muhammad Rakib. Saya berumur 10 tahun. Saya merupakan murid tahun 4 di Sekolah Kemasaan Sri Mersing yang terletak di daerah pelancongan Mersing, Johor. Kod sekolah saya ialah GBB 4014. Hobi saya ialah membaca, manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor yang berjaya. Kata-kata pembuka bicara saya tadi adalah petikan daripada buku hebat yang bertajuk Angguk Geling. Buku dengan jumlah halaman bercetak 258 merupakan sebuah himpunan kisah dakwah satira yang memuatkan 4 ceritan. Ceritan pertama, akidah umat Islam memaparkan 11 kisah. Ceritan kedua, hubungan sesama makhluk memaparkan 20 kisah. Ceritan ketiga, ibrah daripada gelagat makhluk memaparkan 60 kisah. Ceritan keempat, kepentingan ilmu dalam kehidupan memaparkan 24 kisah. Buku Angguk Geling ini ditulis oleh dua orang penulis iaitu Fahrul Muhammad Joy dan Husna Hassan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013 oleh Telaga Biru Sendirian Berhad. Buku hebat ini dijual dengan harga RM22. Buku ini wajar dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat kerana pertama, buku ini memaparkan kisah-kisah yang dapat memberikan kesedaran jiwa dan minda. Kedua, buku ini memaparkan kisah dalam keadaan yang bersahaja tetapi mampu membuat kita mengangguk untuk mengiyakan kebenaran. Ketiga, buku ini memaparkan kisah yang mampu menyetak kotak fikiran sehingga kita mengeleng tetapi mengakui kita sebahagian daripada kisah yang dipersembahkan. Keempat, buku ini menyajikan kisah-kisah yang boleh dijadikan teladan dan kehidupan seharian. Buku ini tampil dengan beberapa ciri istimewa yang pasti akan menambat hati pembaca. Pertama, ilustrasinya sangat menarik. Bukan sahaja pada kulit depan dan kulit belakang buku, malah pada setiap halaman. Kedua, walaupun menghidangkan cerita yang mencukupi 258 halaman, pembaca tidak merasa jemu kerana setiap cerita disajikan dalam bentuk cerita pendek, ringkas dan padat. Ketiga, buku ini turut memberikan 10 hikmah untuk renungan yang sangat menarik. Antaranya, kita lebih cenderung menurut daripada mengerti. Keempat, setiap kisah disertakan dengan catatan pengajaran buat renungan pembaca. Ada orang sombong dengan ilmunya, namun ilmu itu tidak lebih hanya hafalkan kata-kata dan terisi di dalam akal semata-mata. Orang yang melihatnya hebat tetapi hanya penuh dengan karat ego apabila merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Petikan pengajaran daripada kisah ego tanpa ilmu. Saya kongsikan satu kisah daripada buku ini. Kisahnya bertajuk 3 Lelaki Bakhil. 3 orang sahabat yang terkenal dengan sifat kedekut berkira-kira untuk memberi sedekah kepada orang miskin setelah dikecam orang kampung. Mereka mencari jalan untuk mengelakkan daripada memberi sedekah. Lelaki pertama membuat bulatan di atas tanah dan melemparkan wangnya ke udara. Wang yang jatuh dalam garisan bulatan itu miliknya, manakala wang yang jatuh di luar garisan bulatan akan disedekahkan. Lelaki kedua pula membuat satu garisan memanjang di atas tanah, wang yang dilemparkan ke udara. Wang yang jatuh di sebelah kanan garisan adalah miliknya, manakala wang yang jatuh di sebelah kiri garisan akan diderma. Lelaki ketiga pula mencari alasan lebih baik untuk mengelakkan daripada memberi sumbangan. Dia melemparkan wangnya ke udara. Wang yang jatuh ke tanah adalah miliknya, manakala wang yang tidak jatuh adalah milik orang miskin. Pengajarannya, sikap pemurah bukan ditentukan sama ada kita ada harta ataupun tidak. Namun, sikap pemurah adalah soal hati. Jika kita pemurah, kita akan punya banyak cara untuk memberi sebaliknya. Jika kita bakhil, kita punya banyak alasan untuk tidak memberi.
Pada pendapat saya, buku ini sangat baik untuk dibaca. Anda akan dapat merasakan sedikit sebanyak impaktnya kepada diri anda. Setiap kali anda melihat atau terlibat dalam mana-mana situasi seperti dalam kisah yang kongsikan, anda pasti akan beringat-ingat. Jika apapun kelemahan pada buku ini, kelemahannya sangat sedikit. Sebagai murid sekolah rendah, saya rasa terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam buku ini yang agak tinggi seperti justifikasi dan sinergi. Namun, kelemahan itu diatasi oleh penulis dengan menyediakan glosari sebagai rujukan kepada pembaca. Manusia sentiasa ada yang degil, keras kepala dan keras hati. Dendangkan hati yang keras dengan nasihat yang lunak dan santai dan istiqomah. Sekian, terima kasih.